السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk berkuliah, yang mana kita membaca huraian ataupun perbincangan yang berhubung dengan kehidupan di akhirat, yang mana buku ataupun kitab ini ialah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang mengkhususkan perbincangan berhubung dengan At-Tadhkirah bi ahwalil mauta, peringatan berhubung dengan keadaan-keadaan orang yang meninggal ataupun orang yang dah mati ini, wa umur, dan urusan-urusan yang bersangkutan dengan hari kehidupan di akhirat. Pada malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk membincangkan satu topik, tajuk kecil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, iaitu berhubung dengan ancaman ataupun azab, uqubah, yang dikenakan balasan akibat ancaman azab yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang enggan mengeluarkan zakat ini diazab oleh Allah Azza wa Jal bermula daripada kubur. Kemudian sebelum diberikan keputusan, ketika manusia dihisap oleh Allah pada hari akhirat, mereka yang tidak membayar atau mengeluarkan zakat ini telah diazab. Harta-harta yang mereka simpan, yang mereka kumpul, yang mereka bakhilkan itu akan datang pada hari kiamat. Dan kita akan tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi menggambarkan akan datang pada hari akhirat nanti harta-harta zakat yang akan dijelmakan, ditukar menjadi ular. Dalam Nabi sebut ular yang berkepala botak, yang bertaring, yang akan menggigit dan mematuk, menyeksa pemilik harta tersebut, dengan dia menyebut bahawa dia adalah harta milik si fulan tadi. Dalam riwayat yang lain juga kita akan baca nanti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan datang kepada pemilik-pemilik harta zakat ini
yang ketika di dunia mereka bakhil, enggan mengeluarkan zakat. Sahibul ibil, bakar, pemilik unta, lembu, mereka akan datang. Haiwan-haiwan ini dibangkitkan pada hari akhirat, dan mereka akan datang di hadapan pemilik dalam keadaan yang Nabi gambarkan begitu besar, dan dia akan memijak dan dia akan menghenyak pemilik-pemilik, yakni tuan mereka ketika di dunia dahulu. Mereka akan menyeksa, menghentak, menghenyak, memijak pemilik tuan mereka, sehinggalah diselesaikan urusan hisab di kalangan manusia. Ini apa yang digambarkan oleh baginda Nabi yang akan kita lalui dan kita tempuh sekiranya kita termasuk daripada kalangan mereka yang mempunyai kewajipan zakat, tapi kita tidak menunaikan apabila sampai pada masa dan ketikanya. Sebab itu hadirin mukminin, dalam kehidupan orang-orang yang beriman ada dua hubungan yang dia kena jaga. Dan Allah Azza wa Jal apabila menyebut tentang hubungan dengan Tuhan, dia akan gandingkan hubungan sesama manusia. Ayat zakat ni kalau kita rajin belik Quran, dia akan duduk dengan ayat salat. Perintah mengeluarkan zakat, dia akan digandingkan dengan perintah menunaikan salat. Yang selalu kita dengar, salat ialah silah, hubungan di antara manusia dengan Tuhan. Sebab itu salat dia bukan urusan kita dengan manusia. Salat ni hubungan satu orang dengan Tuhan. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Azza wa Jal berfirman, hadis qudsi, qasamtu salah, aku telah membahagikan salat di antara diriku dan diri hambaku. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan akan jawab apa? Telah memuji, hamida abdi, hamidani abdi, telah memuji hambaku akan diriku. Sebab itu salat ni ialah hubungan kita dengan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal sebut tentang urusan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Salat kita dengan Tuhan, zakat kita dengan manusia. Sebab itu ulama-ulama yang menulis tentang hikmah syariat zakat ni, salah satunya dia menghilangkan perasaan marah, dengki di kalangan orang-orang miskin terhadap orang kaya. Salah satu daripada hikmah kelebihan zakat ni, apabila orang kaya bayar zakat, duit tu pergi kepada orang miskin akan hilang perasaan marah, dengki kepada orang yang kaya. Sebab mereka mendapat manfaat daripada kekayaan yang ada pada sebahagian manusia. Tapi apabila tak adanya zakat, sebahagian manusia mengumpul kekayaan, mengaut keuntungan, dan dia tak memberikan hak yang patut dia bagi kepada fakir miskin. Orang-orang miskin ni bila dia tengok dia tak dapat bahagian dan manfaat daripada kekayaan orang lain, dia akan dengki dan marah.
Jadi sebab itu zakat ini disyariatkan untuk apa? Membina hubungan di antara orang kaya dengan orang miskin. Bahkan orang miskin akan doa orang kaya, akan mendoakan orang kaya apabila mereka boleh manfaat. Maka sebab itu tuan-tuan, kita bila mendirikan salat, baca Quran, zikir, kita jangan lupa ada satu bab hubungan kita dengan manusia. Sebab itu para ulama menyebut dalam tajuk ni, mereka kata amalan-amalan muta'addi, amalan-amalan yang bersifat memberi manfaat kepada orang lain, lebih besar pahala dia daripada amalan yang kita saja boleh manfaat. Faham tak? Amalan-amalan muta'addi, amalan-amalan yang apabila kita buat, dia berhubung dengan orang lain, dia ada kaitan dengan orang lain, lebih besar pahala dia daripada amalan yang kalau kita buat, manfaat itu hanya balik pada diri kita. Antara hadis yang Nabi SAW sebut tahu dia? Nabi kata apa? Nabi kata, aku lebih suka dan lebih baik satu orang hamba itu dia keluar dengan saudaranya menunaikan hajat orang lain. Nabi kata, aku lebih suka dan itu lebih baik. Nabi buat perbandingan, satu orang manusia dia keluar pergi ke kampung-kampung ke mana tempat ke, dia cari orang yang susah, dia tunaikan hajat, dia berikan keperluan apa yang kawan tu perlu, lebih baik kata Nabi daripada dia duduk beriktikaf di masjid aku ni, masjid Nabi ni, selama 1 bulan. Duduk di Masjid Nabawi iktikaf sebulan, manfaat dia balik pada kawan tu seorang ya. Manfaat dia balik kepada mu'takif tadi, orang yang iktikaf tu. Tapi kalau dia keluar, walaupun dia tak duduk di masjid, dia keluar pergi kepada masyarakat, dia tolong orang, dia buat urusan yang memudahkan hal orang, menunaikan hajat orang, ada berapa ramai yang dapat manfaat daripada tindakan dia. Itu ialah maqasid kepada zakat. Zakat ialah ibadah yang manfaatnya balik pada orang ramai. Itu zakat tu kan? Baik, hadirin mukminin, kita tengok sedikit oleh kerana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dia bawa beberapa hadis yang mana hadis-hadis ni menceritakan tentang ancaman dan azab yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang enggan ataupun orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dia bawa banyaklah hadis, kita tengok 1-2 hadis, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Baik, kita tengok satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mithla lahu maluhu syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yawmal qiyamah ya'khudhu bilihdimatih ya'ni bishidqih yaqul ana maluka ana kanduka. Hadis rawahul Bukhari. Man atahu Allahu malan, sesiapa yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya harta, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya. Sesiapa yang diberikan harta
Maknanya orang yang tak ada harta ni dia tak termasuk dalam tajuk ni lah. Jadi bila kita belajar tajuk zakat, antara faedah yang kita dapat apa? Kelebihan menjadi kaya. Yang selalu kita dengar, yang selalu dibaca, ancaman orang kaya, keburukan orang kaya, bahaya jadi orang kaya ni, kan? Orang kaya masuk syurga lambat, orang kaya kena tanya banyak, dunia ini bagaikan bangkal, macam-macam hadis yang menunjukkan tentang dunia ni tak elok, harta ni buruklah, bahaya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak pinak adalah ujian. Macam-macam lah nas yang kita boleh baca menunjukkan negatifnya harta. Tapi Quran ni kalau kita baca, dia dua orang kata serampang dua mata. Bila sebut tentang al-mal, harta, Quran tak akan lari daripada dua skop atau dua perkara. Yang pertama, dia akan menyebut harta dengan penyebutan yang buruk. Buruk harta ni, bahaya harta ni, fitnah harta ni, ujian apa semua. Satu dengan konotasi buruk, dengan maksud buruk. Satu lagi, Quran akan puji harta. Jadi dia ada positif dengan negatif. Apa maksud dia? Dia bukan duduk pada harta, dia duduk pada sahibul mal, pemilik harta. Sebab itu dalam hidup kita ni, semua benda boleh jadi baik dan boleh jadi buruk. Kenderaan umpamanya, kenderaan tu boleh jadi benda yang bermanfaat, boleh jadi benda yang baik kalau digunakan pada jalan yang baik. Sebaliknya dia boleh jadi buruk kalau digunakan pada jalan yang buruk. Sebab itu bukan masalah pada harta tu. Harta tu satu tajuk lah, satu cerita lah. Tapi pokok pangkalnya dia balik kepada pemilik harta. Sebab itu dalam Quran kita akan baca kisah Qarun. Tapi dalam masa yang sama kita juga akan baca nanti dalam Quran, dalam hadis, kisah-kisah sahabat yang memiliki harta tetapi dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Ada cerita Qarun, ada cerita Abdul Rahman bin Auf, ada cerita Uthman bin Affan, ada cerita Abu Dahdah, ada cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak tak? Di samping cerita yang tak elok tentang harta, ada cerita yang Tuhan puji orang yang ada harta. Maka akhirnya dia balik kepada siapa? Pemilik harta tersebut. Jadi apabila kita tengok tentang zakat ni, maknanya adalah kelebihan orang kaya ni kerana dia boleh buat satu ibadat rukun Islam yang namanya zakat. Zakat ni hanya orang kaya aja yang terlibat. Orang yang tak kaya dia tak masuklah dalam tajuk ni. Dia tak berpeluang untuk buat benda ni. Selain daripada zakat fitrah tu, tajuk cerita lain lah. Yang kita bincang ni zakat secara umum. Baik. Nabi SAW kata, sesiapa yang diberikan harta dan dia tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu ni apa dia? Muthila lahu artinya harta tadi ni akan ditukar. Muthila lahu ni akan diserupakan, akan ditukar untuknya. Harta dia tu akan ditukar syuja'an aqra, menjadi seekor ular yang botak. Seekor ular yang botak, lahu dhabibatan, yang mempunyai dua taring. Maknanya kepala dia botak, aqra. Kepala dia botak, dia ada taring, gigi. Kan? Yutawwaquhu yaumal qiyamah. Dia akan membelik dan menggigit pemilik tuan dia. Dan dia akan berkata, ana maluka
ana kanduka, aku ialah hartamu dan aku ialah simpananmu. Ulang tadi ni dia sambil dia belit tuan tu, dia gigit tuan tu, dia akan kata aku adalah harta engkau dan aku ialah simpanan. Kanzun, kunuz, kita orang Melayu sebut khazanah, kan? Simpanan kita pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita tengok juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana hadis ni untuk pemilik emas dan perak. Ni orang yang memiliki barang emas ni, dia kena ingat, pemilik barang emas apabila cukup haul, tempoh setahun dan nisab, dia wajib membayar zakat. Dan kita di Perlis ni, saya ingat tuan-tuan semua maklum, kita tak ada kira pakai ke simpan ke, dia kira cukup nisab, sama ada pakai atau simpan, dia kena bayar zakat. Siapa yang wajib bayar zakat? Pemilik emas itu. Maknanya kalau isteri yang memiliki emas tu, dia yang wajib bayar. Tapi kalau suami dia nak tolong bayar, itu baguslah. Tapi asalnya dia kata memang saya punya, tapi saya tak ada duit. Sebab yang beli ni suami saya, dia beli bagi kat saya. Yang banyak duit tu dia. Takkan dia beli dia nak pakai, dia beli dia hadiah kat saya. Jadi himpun banyak. Siapa yang nak kena bayar? Pemilik tu lah. Pemilik tu. Dia kata saya tak ada duit. Pergi minta dekat lelaki tu, elok-elok, abang kata nak kena bayar zakat. Jadi dia kata reba kan. Mah pun beli, zakat pun aku nak kena bayar. Di kalangan para ulama, mereka bincang, pemilik zakat tu, pemilik emas tu kena bayar. Umpamanya satu orang dia dapat pusaka, dia dapat barang emas banyak, dia tak beli, dia dapat banyak. Bila banyak, dia kena bayar zakat, tapi dia tak ada duit. Macam mana dia nak buat? Dia kena cairkan emas tu, dia kena pergi bayar. Artinya dia jual lah. Siapa ada emas boleh simpan ni kaya. Tuan-tuan, saya ingat kalau tak tahulah tuan-tuan mungkin kaya lah. Tapi kalau saya tak ada 2 hari cerah. Kan, tambahlah ada drive-thru lagi. Kita pergi gadai, pergi jual kan. Tapi dia boleh simpan emas, artinya dia ada duit. Kalau dia ada duit, dia ada emas banyak. Kalau dia ada emas banyak, dia kena pergi cairkan emas tu, jual emas tu, pergi bayar. Tahun depan kena bayar lagi, tak ada duit lagi, pergi jual lagi, bayar zakat tu. Sampailah tinggal tak ada apa. Sampai tak cukup ni sok ah. Ada banyak mana? Adalah 2-3 utah apa semua. Tak payah bayar zakat, pakai zakat tu. Kan? Dia jangan kecoh pula. Jadi dekat-dekat ni dia pergi bagi kat cucu dia sikit, bagi. Dia kena bayar. Cuma saya nak tak tahu di Perlis ni alhamdulillah tak ada kot fenomena ni. Kita orang Islam boleh gadai. Nabi pun gadai. Ar-rahnu. Aisyah radhiyallahu anha riwayat, apabila Nabi wafat, baju besi Nabi tu tergadai pada satu orang Yahudi. Artinya dalam Islam adalah gadaian ni, ar-rahnu. Ada, sistem gadai ni ada. Cuma orang Islam dia kena ingat, dia tak boleh terlibat dengan pajak gadai yang bukan Islam lah. Orang Islam tak boleh pergi pajak gadai yang bukan Islam. Walaupun kadang-kadang kita tanya apa siapa pergi gadai dekat orang bukan Islam, pergi gadai kedai-kedai yang riba ni. Riba ni kan? Riba. Jawapan dia sangat menyedihkanlah, untung lebih. Tapi yang tu haram lah, pasal pajak gadai yang bukan prinsip Islam. Dia pergi pinjam duit dengan bayaran yang lebih, dengan cas yang tetap semua tu, dia termasuklah riba. Jadi kita kena hati-hatilah kan. Banyaklah ar-rahnu lah ada, tuan-tuan pergi ar-rahnu. Cuma emas yang duduk di ar-rahnu tu kita kena bayar zakat ke tak?
Sebab kadang-kadang ada orang dia pi pajak bukan kerana dia tak ada duit, tapi dia tak berani nak simpan di rumah. Jadi dia pi bagi, dia duk pi bayar upah simpan. Ini orang perempuan mungkin tahulah. Dia pi bayar upah simpan, dia bukan gadai kerana dia tak ada duit, tapi kerana dia tak mau simpan di rumah takut pencuri masuk, dia pun pi gadai. Para fuqaha berbeza pendapat, wajib tak kita bayar zakat yang duduk di pajak gadai. Benda ni khilaf. Kita nak kena kira ada emas yang duduk di pajak gadai. Khilaf. Sebahagian fuqaha kata kena kira mah kita yang duduk di pajak gadai, pasal tu mah kita. Maksudnya kalau apa yang ada di pajak gadai tu kita kena kira juga nak untuk bayar zakat. Sebahagian fuqaha kata tolak, tak kira. Sebab salah satu daripada syarat untuk kita bayar zakat milkut tam. Harta yang kita nak kena bayar zakat ni, harta yang milik kita 100%. Hak tu kena. Yang duk di pajak gadai tu memang milik kita, tapi 50-50. Mudah ya, saya selalu duk bagi contoh. Tuan-tuan hari Ahad ni dah kenduri. Boleh tak pergi habang kat pajak gadai, mai nak pakai mai zat hak tu nak pergi pakai minggu kenduri, hari Senin main tak balik. Agak-agak boleh tak? Agak-agak boleh tak pergi ambil? Tak boleh. Dia kata kalau nak pakai boleh tebus ya. Dia kata cermat sikit hak saya, gelang saya, nama saya main tok sat ya. Dia kata tak tok sat lah, dia kata tak boleh ambil ya, kan. Artinya bukan hak kita. Sebab itu ada orang tanya, dia kata satu orang hutang saya katalah 10,000. Saya nak kena bayar zakat pun 10,000 lah. Lepas tu saya duk tengok Denny ni memang harus nak bayar. Jadi daripada saya rugi terus, boleh tak saya buat akal lagu ni? Akal lagu mana? Akal macam ni lah. Hak 10,000 hang nak kena bayar kat aku tu, kita kira ni lah, lamsam lah, kira zakat aku lah. Boleh tak? Pasal ustaz dia ni pun memang tak bayar. Saya pun daripada nak kena bawa keluar lagi 10,000, pakai hak tu lah. Tu pun duit saya juga, tapi duduk kat dia. Jadi kira kontra, dia kontra, istilah akaunnya kontra. Dia tak payah bayar kat dia, saya pun tak payah bawa keluar zakat, saya perak hak tu ya. Boleh tak? Di kalangan para fuqaha, mereka kata tak boleh, tak sah. Kenapa? Kerana duit itu tak mai kat kita. Duit itu duduk kat dia. Betul tak betul nak mai kat kita pun pakai. Kalau dalam istilah apa dia ni, akaun dia ada hutang terakru, hutang lapuk. Kira hutang tu hutang hangus, lapuk, hangus ya. Nak bagi zakat macam mana? Dia kena mai bagi lu 10,000 tu. Dia bagi kat tuan-tuan, dia kata ni 10,000, 5,000 duit hutang hang. Kita pun pegang, kita pun kata okey hang mai beli, jangan beli hang mai beli. Nah, aku bagi 10,000 kat hang, zakat aku. Boleh. Tuan-tuan ambil dulu, jadi milik tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan nak bagi zakat dekat dia balik, boleh. Tapi kalau tuan-tuan ni hang tak payah bayar ah, dia pun telefon tak ada kita kata tak payah bayar, dia kata ni tak boleh bayar ya no. Dia kata hang tak payah bayar terus ah, aku kira zakat lah. Tak boleh. Boleh tak? Tuan-tuan ambil dulu duit tu, cum dulu sikit. Kan. Ni bau duit ni. Lepas tu tuan-tuan bagi kat dia. Jadi milik kita dulu. Macam selalu saya kata, zakat ni berapa banyak? 2.5. 2.5 ni satu amount yang sangat sikit lah. Tak sampai 3. 2.5. Dan dia fix rate. Hang sejuta ke, hang 200 juta ke, hang 10,000 ke, 2.5. Dan Allah Azza wa Jal, macam selalu kita sebut, dia yang memiliki harta tu hak dia. Tapi tengok, bila dia dapat kat kita, dia mengangkat kita jadi pemilik harta tu. Hakikatnya hak dia. Okey.
Lepas tu dia minta balik kat kita, kalau cukup. Dan tuan-tuan, zakat ini ialah setelah kita bersih, tolak modal, tolak apa semua, untung bersih, baru kita bayar 2.5 tadi. Kalau cukup, lebihan zakat ni ialah lebihan. Jadi siapa-siapa yang dapat duit, dia tak wajib bayar ni, dia selesaikan dulu tanggungan dia, tunggakan dia, dia kira apa semua. Hak lebihan tu kalau cukup, dia punya amount nisab kena bayar. Berapa? 2.5. Banyak tak? Sikit lah. Kalau 10,000, 250 kan? Itu ya? Saya nak sebut sikit ya. Apa dia? Tuhan, dia nak ambil zakat itu adalah sebagai satu bentuk ujian kepada manusia. Pasal itu harta ni ujian. Dia nak tengok sejauh mana satu orang manusia apabila diberikan kekayaan, diberikan keuntungan, dia boleh bertarung dengan perasaan cinta duit tu, sayang harta itu, untuk dia bagi balik kepada Allah Azza wa Jal dalam bentuk zakat. Dia nak tengok yang tu. Sebab itu pahala dia tak tengok pada amount. Tuan-tuan, pahala yang Allah nak bagi, dia tak ukur pada nilai jumlah yang tuan-tuan bagi. Ini kita kena faham ajaibnya agama ni. Satu orang bagi 100,000, satu orang lagi bagi 1,000, mungkin yang 1,000 tu lebih besar daripada 100,000. Dia tak tengok jumlah. Dia tengok apa? Dia tengok sejauh mana susahnya kawan yang nak buat keluar duit tu. Tuan-tuan jangan silap faham. Satu orang dia bayar zakat mungkin 100,000, atau dia sedekah 100,000. Satu orang mungkin bagi sedekah 1,000, tapi 1,000 ni sangat besar di sisi dia dan sangat payah untuk dia nak bagi. Hang bagi 1,000 ni, hang ada berapa? Ada 10,000. Yang hang bagi 100,000 ni, saya tak tahulah. Banyak mana dah kang? Tak tahu nak kata lah, tak payah duk tanya. Saya pun tak tahu banyak mana ni. Tak tahu banyak mana. Kan? Banyak, tak rasa apa. Ada beza. Pasal tu orang tanya Nabi, ayyus sadaqah a'zam ajra, sedekah apa yang paling besar ganjarannya? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'ammal ghina. Nabi kata ketika betul-betul hampa sayang duit tu. Nampak? Poinnya perasaan. Ini salah satu perkara bila kita nak mengeluarkan zakat. Ya. Ada satu orang dia tanya, bila kita cerita zakat, dia tanya, dia kata, kenapa saya kena bayar zakat? Sedangkan zakat ni, dia tanya kenapa saya kena bayar zakat, sedangkan zakat ni tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan bagi duit tuan-tuan, kita akan bagi kepada orang yang orang miskin lah, orang yang tak ada kaitan dengan tuan-tuan. Dia kata, siapa kita nak kena bayar zakat? Sedangkan tu duit kita yang kerja, kita yang susah payah, kita yang cari. Siapa yang kita nak kena buat keluar? Hak kita. Dan orang yang nak dapat zakat ni pula tak ada kaitan dengan kita ni. Tak ada sangkut paut, tak mai tolong kita apa pasal kita cari duit tu. Kalau dia mai tolong waktu kita berniaga tu ke, dia mai tolong waktu kita buat kerja tu ke apa, masa saya tanah harum manis tak nampak bermuka ni, tiba-tiba ambil duit zakat saya pergi bagi kat depa. Kalau depa mai tolong balut boh ke, boleh ke padan kat saya bagi kat dia. Dan ini kadang-kadang menjadi persoalan. Ada orang tanya. Tapi saya kata kat dia, mudah ya. Masa awak boleh pergi berniaga, boleh pergi cari makan, boleh pergi buat kerja, sihat, masa, pandai, peluang rezeki nak mai tu, siapa yang bagi? Kadang-kadang orang tak pandang tau. Dia tak, tuan-tuan, modal yang paling besar ialah modal sihat, modal masa, kadang-kadang benda tu orang lain buat tak jadi, kita buat jadi, kita tak baca. Tapi bila kita dapat, kita rasa macam kita punya. Pasal itu bila kita nak bawa keluar, punya kedekut baik. Pasal kita duk berasa, aku yang pergi kerja, aku yang teruk, aku yang susah cari, mereka senang-senang saja nak boleh. Banyak cantik. Tapi dia tak baca, ketika dia keluar pergi buat kerja, Allah yang bagi kesihatan, tanpa Allah ambil modal,
Tuan-tuan, kalau kita nak kira model betul, masa kita, sehat kita, semua itu ada nilai dia, value dia. Tapi Allah bagi free. Bayangkan kalau bulan tu Tuhan bagi sakit sebulan, kita tak boleh pergi kerja. Yang kita duduk sembang derah pandai tadi, tersandak, terlentang, baru kita tahu. Maka sebab itu kita, soalan tadi menggambarkan apa? Bagaimana manusia duk fikir kata dia yang punya. Pasal itu dia sedekah, dia rasa berat. Ni aku bagi, ni apa aku dapat? Lebih baik aku guna. Pasal itu tuan-tuan nampak, satu orang dia boleh spend duit 10,000 untuk benda-benda yang dia seronok, hobi dia, makan dia boleh makan harga 3-400, dia boleh belanja harga 3-4 ribu untuk benda-benda hobi dia. Pasal apa? Pasal dia rasa dia yang guna, manfaat tu balik pada dia. Tapi kalau dia bagi untuk orang lain balik manfaat, dia rasa rugi. Dia rasa rugi. Pasal apa? Pasal orang yang guna tu tak membantu dia. Ini kadang-kadang falsafah di sebalik sedekah yang kadang-kadang kita tak nampak. Ma min sahibin dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah sufihat lahu safaih minan nar. Tapi kalau dia duduk dengar hadis-hadis lagu ni, saya ingat dia buat keluar. Hadis-hadis lagu ni kita kena baca bagi qiraat. Nabi kata, ma min sahib dhahabin wala fiddah, mana-mana pemilik zahab, emas, wala fiddah, perak, mana-mana pemilik emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, dia tidak menunaikan hak yang sepatutnya dia keluarkan daripada emas dan perak tersebut, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat nanti. Emas dan perak itu sufihat lahu safaih minan nar, akan dijadikan apa? Pirin-pirin, akan dijadikan emas dan perak yang dia simpan, yang dia kedekut, yang dia ni akan dijadikan piring-piring. Bentuk tu, fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannam, lalu akan dipanaskan dengan api neraka. Fayukwa. Apa yang dia buat? Mula dia jadikan besi-besi keping-keping tu, kemudian dia dia panaskan besi tu. Bila besi tu dah panas merah, yukwa. Apa dia yukwa? Kawa yakwi. Ni mikwa apa dia? Dia iron. Lepas tu kawa ni striker. Striker. Fayukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruh, akan di striker jabhah, dai dia. Pertama Tuhan akan striker dai dia, jambuh, kemudian Allah Ta'ala akan striker jam, rusuk dia, wa dhahruh, belakang dia. 3. Yang pertama jabhah, ni jabhah ni dai, di antara kening kita ni jabhah. Kemudian jambun, ni sahibul jam, rusuk. Tuhan akan striker rusuk ni, tulang rusuk 2 ni, maknanya depan lah, depan. Lepas tu dhahruh, belakang. Kemudian apa yang berlaku? Kullama barudat, apabila besi ni dia jadi sejuk, u'idat ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ni masa di padang mahsyar, bukan masuk neraka ni, di padang mahsyar, belum masuk neraka ni. Lepas tu apa dia? U'idat kullama barudat, apabila sejuk besi tadi ni, yang dia striker tu sejuk, u'idat, kami ulang, reheat, panahkan balik, bagi dia terbakar tu, kemudian kami striker berulang-ulang kali. Yang mana dalam hadis ni dia kata, satu hari di akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun di dunia. Nak habis satu hari tu 50,000 tahun di dunia, baru satu hari akhirat.
Tuan-tuan boleh bayang how long kita duduk di padang mahsyar. Katalah let's say 7 hari. 7 hari kita duduk di padang mahsyar. Katalah 7 hari kita duduk di padang mahsyar kali dengan 50,000 tahun. Tuan-tuan akan duduk berapa? 3.5 juta tahun. 35 tahun pun tak larat nak hidup dah. 75 tahun pun tak larat nak berjalan dah. Kan? 50,000 tahun. Kemudian apa dia? Fayara sabilahu. Ni masa orang lain semua duduk hisap, orang lain semua duduk tunggu di padang mahsyar, Tuhan dah bubuh selapis dah geng ni. Lepas tu dia pun tengoklah sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sama ada dia nak pi ke syurga atau dia nak pi ke neraka. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang ketiga, Abu Dzar radhiyallahu an, satu hari dia mari jumpa Nabi. Masa tu Nabi duduk bersandar di Kaabah, duduk berlindung daripada panas. Tiba-tiba Nabi kata, Nabi sebut, binasalah orang yang paling rugi. Binasalah orang yang paling rugi. Binasalah orang yang paling rugi. Abu Dzar tanya Nabi. Abu Dzar kata, bila aku dengar Nabi duk ulang, rugi, orang yang paling rugi, orang yang paling rugi, orang yang paling rugi. Abu Dzar kata, aku naik takut. Aku naik takut. Aku kata, ya Rasulullah, siapa orang yang kau maksudkan? Nabi kata, al-aktsaruna amwalan. Orang yang paling rugi. Binasa orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi ialah al-aktsaruna amwalan. Orang yang paling banyak harta di dunia. Itu orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi, orang yang paling banyak harta di dunia. Kecuali illa man qala fi ibadillah hakadha wa hakadha wa qalilun ma hum ma min rajulin yamut. Melainkan orang yang dia hakadha hakadha, dia kata ni untuk hang sikit, ni untuk hang sikit, yang ni saja yang selamat. Dan Nabi kata wa qalilun, sangat sedikit orang seperti ini. Itu Nabi yang kata. Kita azal dulu. Sekali saya perhabis, Nabi sebut ada penghujung hadis ini berkaitan dengan zakat. Wallahu ta'ala alam. Azan.
apa depa WhatsApp mai soalan apa zakat banyak apa zakat. Tuan-tuan, apa soalan berkaitan dengan zakat ni, insya-Allah kita tak ada. Tak ada. Ha? Okey. Sedap ah mikrofon ni, bagus. Saya ingat masjid-masjid kena pakai mikrofon ni. Ada masjid kita cakap sebenarnya mikrofon dia tak buka pun. Suara kita jadi mikrofon eh. Pertama saya tengok tadi 2-3 soalan. Tak apa lagi yang mana yang saya reti saya akan jawab sikitlah. Tapi dalam soalan-soalan ni depa duk hantar mai gambar ada penceramah nak mai ceramah di Perlis, suruh tangkap apa semua. Tadi petang. Tak apa, sebelum kita jawab soalan kita nak ulas sikit yang penceramah nak mai Perlis. Seingat saya tadi petang balik pada mengunjung apa jenazah almarhumah bonda mertua kepada Ustaz Nazim ni, saya pergi minum petang dengan Datuk Mufti. Saya ingat dia pun tahu. Depa duk mesej ni kena habaq kat Mufti ni. Ustaz kena pergi mesej Mufti ni, tangkap ni. Saya ingat dia pun tahulah. Kalau kita tahu takkan dia tak tahu. Tapi seingat saya di Perlis lah belum ada kes kita pergi tangkap orang ni. Tapi kalau negeri lain saya tak tahu. Saya nak habaq apa? Perlis ni pun ada sistem tauliah. Siapa nak mengajak kena ada tauliah. Tapi kita di Perlis, saya ingat falsafah ataupun pegangan kita bukanlah nak pergi duk tangkap orang sangat. Tuan-tuan beritahu berapa orang yang kena tangkap mai? Yang mengutuk, menghina, mencela, maki berkandang dengan tak ada malu mai ceramah di Perlis pun kita tak pergi tangkap. Kita tak tangkap. Walaupun dia maki Perlis tak tangkap. Macam-macam dia tak kata. Apa yang dia tak kata, Perlis ke, pahaman Perlis ke, mufti ke apa, mai balik siap boleh makan kambing Tiba-tiba inilah negeri ekstrim, negeri yang teruk, negeri yang jumuk, negeri yang tak raih pendapat, negeri yang kira nak pecat orang, nak tangkap orang. Hang duk kata tu pun tengah duk ceramah di Perlis. Pasal itu tuan-tuan, bukanlah kita Perlis ni siapa nak main ceramah, yang kita tak bagi orang yang memang baca hadis palsu. Ni kita duk ingat hari tu takat jin ya boleh telefon. Ni keluar pula. Tuan-tuan dapat dah nombor telefon? Tidak saya nak bagi. Nombor telefon Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma nombor telefon tu saya tak tahulah boleh tak boleh WhatsApp. Tapi nombor dah ada. Yang mengarut macam ni kita tak bagilah. Yang mai kata pedang Nabi sampai berapa tan tu. Pedang Nabi sama berat dengan kereta Wira. Macam mana nak angkat? Macam mana nak angkat pedang kalau hampir angkat kereta Wira? Masa hang baca tu takkan tak boleh. Berapa tan? Menara Firaun. Kita nak naik atas tu pun kalau tak ada oksigen, macam mana Firaun naik? Benda-benda merepek macam tu tak memalukan. Saya jumpa Lim Jusun baru ni, dia mari Perlis ada mesyuarat. Dia kata orang dia banyak kawan-kawan non muslim. Dia kata ramai orang-orang bukan Islam bila dengar sebahagian penceramah ni, depa gelak ayat kat agama ni. Tu dia kata. Lim Jusun tu kata, hidup lagi boleh pergi tanya.
Dia kata kawan-kawan dia yang non-Muslim, yang Cina, bila dengar ceramah sebahagian penceramah ni, mereka gelak punya kartun agama ni. Apa punya agama ni? Kan? Mereka tu tahulah satu pihak lah kat mereka tak betul tu. Tapi mereka pun dengar. Lagu tu kita nak suruh mereka masuk. Mereka pun dengar gelak. Jadi bahan lawak ya agama kita ni. Disebabkan oleh penceramah-penceramah yang kutip model-model ni tak tahu bintang mana. Itu tak belum lagi yang melucah, yang sebut langkai, yang sebut dalam ni lok-lak ni yang main apa sebut tentang lelaki perempuan. Yang ni tak bagi ya. Dan banyak bukan kita tak tahu yang ceramah di surau-surau yang tak ada tauliah. Pihak abang kena tangkap. Berapa banyak penceramah-penceramah yang tak ada tauliah, tak tangkap pun. Bebas berceramah. Tapi kalau kita pergi tak dampi lagi. Bagi warning lah, tangkap. Nampak tuan? So tak tahulah biar pilah kan. Saya pun tak mau kata banyak. Sekejap lagi lebih laju pula kan. Cuma saya nak habaq tuan-tuan hantar mai kat saya tengok, tuan-tuan nak pi, tuan-tuan tak mau pi, sudah kan. Kita tak boleh halang. Negara ni negara demokrasi. Kan? Okey. Tang mana tadi? Tang saya nak baca hadis yang zakat tadi. Baik. So Nabi SAW kata al-aktsaruna amwal. Orang yang paling banyak harta, kan? Ada satu sahabat saya. Dia nak pergi jadi pengacara ya. Bukan nak jadi penceramah, dia nak pergi jadi pengacara. Saya sebut tuan-tuan pun kenal Satu Malaysia kenal dia. Dia nak pergi jadi pengacara ya. Dia dah tempah baju apa semua lah, pengacara kan, tempah baju apa semua. Nak jadi pengacara ni, okey, kita menjemput peserta yang berikutnya untuk membacakan ayat berikutnya. Jadi pengacara ya, bukan ceramah, pengacara ya. Tengok oleh pihak berkuasa agama muka dia, tu ban dia, halau balik, so dia balik, yang bagi dia jadi pengacara. Punya takut. Tapi tuan-tuan kena ingat, Allah janji, pasal itu kita tak takut. Allah janji apa? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Tu Allah sebut dalam Quran, pasal itu kita tak pernah takut. Walaupun kita mungkin boleh ceramah satu negeri ni 2-3 masjid ya, tapi alhamdulillah setakat kita pergi mana-mana negeri semua kenal lah. Walaupun mungkin kenal tak elok kah kenal apa, tapi kenal lah juga kan. Mungkin apa benda Allah ni buat pi gambar kita, tapi orang kenal lah juga. Pi Penang pun orang kenal, pi Johor pun orang kenal, pi kenal. Dia tambah ceramah tak saya makan nasi kandang kan. Tapi Allah kata yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka nak menutup cahaya Allah. Mereka nak menutup agama Allah. Mereka nak menghalang daripada orang mendengar agama Allah. Allah kata apa? Pasal itu kita tak takut. Allah kata wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan agama dia. Allah akan jaga agama dia. Jadi kita jangan takut. Allah kalau dia kata dia nak bagi hidayah, may yahdihillah. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, duduk di hujung dunia pun, Allah kata dia nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh. Abu Jahal yang tengok Nabi, bercakap dengan Nabi, live dengan Nabi, hidup dengan Nabi, dia tak beriman. Ashamah yang duduk di Habsyah tak pernah bercakap langsung dengan Nabi, hanya berutus surat saja, tak pernah jumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi. Tu dia yang kata Tuhan kalau dia nak bagi, dia akan bagi. Allah kalau dia nak bagi, siapa tak boleh halang. Kita duduk di hujung ceruk dunia negeri terkecil ni, tapi kalau Allah nak bagi hidayah, suara dakwah ajaran kita sampai ke satu dunia, orang mendengar. Agama dunia ni ucah sekarang, orang boleh dengar. Dan orang ramai kata mesej banyak, saya dulu maki ustaz, saya kata macam-macam. Boleh tunjuk, bukan kita reka, boleh tunjuk. Saya maki, saya kata macam-macam. Alhamdulillah, saya kaji, saya jumpa.
Tak ada. Memang tak ada benda ni dalam hadis, tak ada amalan ni. Alhamdulillah. Banyak. Dan kita 26, 27, 28 ni ada perkampungan sunnah. Ini pun kena tahu juga orang Perlis. Sekali lagi orang KL kata, ni hang tolong cari homestay Ustaz. Berapa bulan? 26. Hang nak main buat apa? Jangan buat malu, jangan buat leceh. Abang saya ada perkampungan sunnah di Masjid Alwi 26, 27, 28. Cuma saya nak minta tolong tuan-tuan sikit-sikit lah. Yang mana dah kaya dah, kalau ada homestay ke rumah kot dekat-dekat ni, tolong habang kat saya. Sebab ramai nak main ni, mereka tak berapa nak ada duit. Mereka duk bagi tahu dalam WhatsApp apa semua, mereka kata ada tempat-tempat boleh pergi tidur. Kalau tuan-tuan ada banglo ke mana ke yang peri-peri tu, yang dekat-dekat ni, tuan-tuan habang. Tapi tak bayar ah. Habang tu tak bayar peri 3 hari. Mereka nak main mengaji. Bayangkanlah mereka nak main pengangkutan lagi. Lepas tu nak main tidur 3 hari. Bukan nak tidur sangat, pasal sehari semalam nak duduk di masjid. Cuma mungkin nak balik salin pakaian. Kalau tuan-tuan ada rumah apa semua, habang main. Yang mana ada homestay 3 hari ni, jangan duk nega lah. Allah 3 hari ya. Wih, jangan tem ni, kita nak cekik pun. Dalam kita duk baca hadis zakat, dalam kita duk ceramah sedekah pun dia tak mau duk berkira lah. Kan? Jadi kita nak kempen sikit lah kan. Siapa-siapa ada tolong bagi maklumat, kita nak selarah tengok, kita nak sebar ni. Tani rumah free, tani saya boleh duduk, amai yang boleh mai. Dan depa semua ni penuntut ilmu tuan-tuan. Allah ganti kod lain lah kat tuan-tuan nanti insya-Allah. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut, saya nak habis sikit lagi. Nabi SAW sebut, Nabi kata, "Ma min rajulin yamutu." Tadi Nabi kata wa qalilun ma hum, dan sangat sedikit mereka yang sedekah ni. Pasal itu Quran kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kan Quran kata amat sedikit orang yang syukur. Yang banyaknya yang kufur, yang kedekut, kan? Kemudian Nabi kata ma min rajulin yamutu fayatruku ghanaman au ibilan au baqaran wala yuaddi zakataha illa ja'athu yaumal qiyamah a'zam ma takunu wa asman. Tu dia yang saya kata tadi ni. Nabi kata mana-mana orang yang meninggal dunia, yang ketika hidup dia ada ghanam, kambing, dia ada ibil, unta, bakar, lembu, yang mana dia tak bayar zakat kambing, tak bayar zakat unta, tak bayar zakat lembu, apa dia jadi dia? Illa ja'athu yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat lembu, kerbau, kambing tadi ni, unta tadi, a'zam, dia jadi lagi besar. Lembu dia akan jadi lagi besar daripada dunia, unta dia akan jadi lagi besar, wa asman, jadi lagi gemuk. Tuhan bagi jadi gemuk, bagi jadi besar, hatta tata'ahu bi adlafiha wa tantihuhu bi quruniha. Dia akan pijak, dia naik atas tuan dia tu, dia pijak. Lepas tu dia dia tanduk dengan qarnun ni, qarni ni tanduk, dia akan tanduk. Dia akan pijak tuan dia akan tanduk. Dahlah Tuhan bagi besar, bagi gemuk, naik atas kita, pijak pula. Saya tengok National Geography tu, tuan tengok. National Geography hebat. Apa ni? Seladang, walaupun seladang tu, tapi dia lawan dengan singa. Singa kalah. Dia tendang singa tu, dia pijak singa tu, lari singa tu. Kan? Nampak? Hatta yaqdi, ni, dia mari pijak, tanduk ni sampai bila? Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sehinggalah seluruh urusan manusia diselesaikan. Sehingga semua manusia selesai hisab, semua manusia selesai urusan dia, hitung mizan apa semua, berhenti. Itu apa yang menanti orang yang tidak membayar zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ambil 1-2 soalan saya, banyak soalan zakat ni, tuan-tuan boleh pergi pejabat zakat, tuan-tuan boleh tanya terus pejabat zakat ni, mereka boleh jawab insya-Allah. Dia kata macam mana kalau emas yang dibahagikan kepada anak-anak tapi masih disimpan oleh ibunya selagi mana ibunya masih hidup? Siapa pemilik yang perlu diselesaikan? Apabila mak atau pemilik itu hibah, hadiah bagi, dia telah menjadi hak orang lah. Contohnya si ibu dia kata yang gelang ni aku bagi dekat hang, jadi hak anak dia lah. Anak dia pemilik emas tu. Jadi siapa yang nak kena bayar zakat? Pemilik barulah. Cuma mungkin mak dia kata tak apalah, sementara aku hidup ni aku pakai dulu. Pakailah mak oi.
Saya pun tak minat ni pasien lama. Tapi mak mati nanti saya gadah. Tapi sementara mak hidup ni mak pakai. Jadi pemilik dia siapa? Pemilik dia anak dia. So mak dia bila nak kira zakat ni, hak mana dia yang dihadiah ke anak dia, dia jangan masuk lah. Pasal dah berpindah milik. Hibah. Okey. Jadi bukan hak dia dah lah. Cuma boleh tak kalau dia nak minta balik? Yang ni kita pergi bincang elok-elok. Dia tahu aku berubah hati, aku ingat nak ambil balik kan. Yang ni tak tahu. Zakat mah, kalau seorang ibu yang dah lanjut umur tak pernah bayar zakat berpuluh tahun, setelah dinasihat dia minta anak lelaki dia tolong pi bayar, sehingga kini anak dia tak pi bayar, dosa atas siapa? Dosa atas anak dia. Pertama dia berdosa, mak dia ada zakat, mak dia tak bayar, mak dia kena qadha. Kita balik-balik kampung kita tanya, mak duk bayar zakat tak? Zakat apa? Ni zakat barang mahmuk apa semua ni. Oi, kena bayar. Kena bayar mak oi. Lama mana dah tak bayar? Ish, lama dah daripada pok hang beli aku tak pernah bayar. Pok hang pun tak pernah habaq kita kena bayar. Elok. Jadi anak tu kena kira backdated balik. Backdated balik kena kira daripada tahun berapa yang cukup haul, cukup nisab apa semua dia kena kira kalkulate apa semua. Habaq kat mak ni duk ada kat 300,000 punya zakat ni. Contoh. Banyaklah barang mahmuk dia kan. Kira sapu-sapu sampah pun, gelang siapa ni? Banyak. Jadi, lepas tu mak dia kata ni, hang tolong amanah kat hang ni. Aku nak bertaubat ni, aku menyesal lah, aku minta maaf lah, aku tak tahu. Hang tolong pergi selesai. Jadi siapa yang diberikan amanah tu dia kena selesai lah. Kalau tidak dia tanggung lah. Pasal mak tu dah serah amanah tu pada dia. Kan? Dia kena pergi selesai lah. Pasal apa yang dia duk pergi taruh, melainkan dia pergi duk makan hun atas tu. Saham ASB kira macam mana? ASB ni kira macam mana? Kira campur semua. Campur pokok, campur untung, campur bonus, bayar 2.5. Kecuali ASB ni pun dengar ya banyak tapi bukan duit dia pun. Hutang macam-macam. Ni yang kita kira ni hak milik kita. Jadi tu so tak samalah. Hak milik kita, duit kita dengan duit bank. Dah kan banyak yang pergi pinjam bank lepas tu pergi bubuh dalam ASB, nama kita tapi bukan duit kita, duit bank. Bila yang nak boleh ambil duit tu bila kita dah selesai bayar kat bank. Tu pun tak tahu, mungkin cucu kita sambung bayar. Jadi hak ni dia punya kiraan dia lain. So dia differentiate antara satu sama lain. Tapi kalau ikut pada fatwa yang ada, dia campur pokok, dia campur untung, dia campur bonus apa semua, dia akan buat calculation lah. Ada calculation dia, tapi kena bayar campur semua tu lah. Kan? Okey? Zakat KWSP ni khilaf di kalangan ulama-ulama terkini. Pasal KWSP ni dia ada dua. Satu, sebahagian kata kena bayar pasal dia duit kita. Sebahagian lagi kata tak, dia hanya jadi duit kita bila kita memilikinya secara sepenuhnya apabila kita buat keluar nanti. Saya cerita ada dua pendapat lah. Dalam KWSP ni tak sepakat. Jadi tuan-tuan boleh rujuk fatwa yang ada. Saya tak jawab soalan ni, tuan-tuan boleh rujuk fatwa yang ada, tuan-tuan boleh buat penilaian masing-masing. Satu kata kena bayar pasal duit tuan-tuan, satu kata duit kita apa. Contoh macam ni lah, tuan-tuan duk minta pengeluaran KWSP boleh tak? Tak boleh ya? Ataupun tuan-tuan nak buat kerja apa, nak pergi berjalan lah ni, cuti sekolah ni, nak pergi berjalan pergi Penang, tak cukup 3,000, boleh pergi jolok KWSP? Tak boleh. Tapi duit tuan-tuan bila nak jadi jadi dia isu milkut tam, milik sempurna tadi ada isu sikit. Tapi yang ni tuan-tuan balik rujuk fatwa lah. Setakat tu saja mereka tanya, kita jawab lah setakat mana kita reti. Mudah-mudahan ada rahmatnya. Minta maaf kalau ada tersilap, terkasar. Siapa-siapa yang ada hak yang perlu dia tunaikan sebelum dia balik menghadap Allah Azza wa Jal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.